Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita meneruskan pengajian falsafah ilmu kalam. Jadi tak apa, insya-Allah dalam bab ni kita belajar slow-slow sebab dia memerlukan kepada pemerhatian yang sangat fokus. Sebab ini adalah merupakan lub kepada ilmu kalam dari sudut ataupun daripada aspek dengan dalil yang yaqiniah, sama ada dalil tersebut sam'i ataupun akli. Jadi sebab itu nanti kalau sahabat-sahabat datang, kita boleh bincang tentang isu-isu pemikiran semasa yang melibatkan tajdid, liberal, secularism ataupun pembahasan yang yang diwawarkan oleh tokoh-tokoh yang tertentu. Okey, kita dah tengok pada muka surat 114 berkenaan dengan khabar al-mutawatir, dan saya juga telah menjelaskan berkenaan dengan qati'atul thubut dengan qati'atul dilalah. Jadi kefahaman ini sangat penting untuk difahami dengan baik, sebab inilah yang akan menentukan sama ada sesuatu dalil itu soleh, boleh untuk kita jadikan sebagai dalil, boleh untuk kita jadikan sebagai dalil bagi ataupun boleh untuk kita nak paksakan ilzam kepada pihak lawan ataupun pihak saudara kita yang sesama Muslim untuk beriman dengan apa yang kita bawakan ke dalam masyarakat. Jadi ramai yang masuk ni, Alhamdulillah. Jadi saya nak jelaskan yang kita dah jelaskan tentang qati'atul thubut itu apa, dan juga qati'atul dilalah itu apa. Kalau siapa yang masih sama benda itu, dia perlu faham dengan jelas. Sebab bagi kita dalil itu ada yang qat'i, ada yang zani. Kemudian qat'i dan zani itu terbahagi kepada qati'atul thubut ataupun zaniyatul thubut ataupun qati'atul dilalah dengan zaniyatul dilalah. Ini sangat penting. Sebab kalau kita tahu benda ni, kita akan berlapang dada, kita akan tahu kekuatan dalil kita, dan kita akan tahu kekuatan dalil pihak lawan ataupun pihak ataupun mazhab yang lain, dan ada benda yang mana yang kita boleh pegang dengan kuat, dengan jazam, dengan i'tiqad yang yakin. Ada benda yang kita tidak boleh nak pegang dengan kuat, sebab kekuatan dalil itu tidak membawa kepada sampai ke tahap yakin. Itu yang penting dalam akidah. Saya lihat asatizah kita yang mengajar ilmu akidah, mereka tidak membezakan di antara aqaid yang dibuktikan dengan adillah yang qat'i dan juga dengan dalil yang zanni. Jadi bila tidak ada tafriqah di antara dua benda tersebut, mereka tidak tahu dekat mana kita nak perlu berpegang kuat, dekat mana kita boleh bertolak ansur, tasamuh. Sebab itu kita tengok dalam mana-mana aliran, ada sahabat semua nak bincang tentang isu Palestin. Saya beranggapan begini, ulum kalam ini ataupun ilmu kalam ini, dia adalah ulum akliyah, ilmu yang berdiri di atas rasional, berdiri di atas yakin, berdiri di atas qat'i. Jadi ada perkara, kalau sebahagian benda yang kita tengok dari segi maklumat sejarah, maklumat sejarah ni dia seperti mana khabar ini bagi dalam ilmu akidah, dia terbagi kepada dua, khabar yang mutawatir dan juga khabar yang ahad. Khabar yang mutawatir yufidul yakin dari sudut subut, tetapi belum lagi daripada sudut qati'atul dilalah. Perlu melihat kepada alfaz, makna, tafsiran daripada hadis tersebut, matan ya. Kemudian begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan zaniyatul dilalah, seperti hadis ahad. Jadi sebab itu, kalau contoh dalam isu-isu akidah yang dibuktikan dengan dalil-dalil yang zani ataupun khabar yang ahad, maka janganlah kita terlalu rigid dalam bab hal tersebut. Dan di situ mesti ada ruang ataupun ada hikmah yang Allah Ta'ala letakkan untuk kita bertolak ansur. Sebab saya melihat begini, pemikiran manusia itu dia ada banyak level dia. Ada level yang rasionalnya tinggi, ada yang sederhana, dan ada yang rendah. Jadi orang yang rasionalnya tinggi, dia akan berpegang kepada benda-benda yang diyakini.
Ada yang tahap rasional dia rendah, maka dia cukup berpada dengan hadis-hadis yang zani, dan dia beramal ataupun berpegang dengan hadis-hadis yang zani. Tetapi dari sudut apa? Sudut adalah kita menghormati di antara kedudukan perbezaan tahap rasional tersebut. Tetapi apa yang qat'i itu mestilah disepakati oleh mereka yang berada pada tahap rasional yang tinggi dengan rasional yang paling bawah, dan juga rasional yang sederhana. Sebab itu dalam kita membuat sebarang islah, reform apakah, kita kena bezakan di antara ini adalah perkara yang qat'i. Tidak ada di sana ruang untuk kita nak islah dari sudut makna dia ataupun dari sudut aqaid dia, seperti kewujudan Allah SWT, sifat kesempurnaan Allah, sifat Allah tidak mengambil ruang dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang qat'i, yang tidak yang bercanggah dengan akal sekiranya kita isbatkan benda tersebut. Jadi ada ruang yang zani, maka ruang zani inilah yang dikatakan sebagai ruang ijtihad, yang boleh kita tajdid ijtihad baru tu. Sebab itu kita tengok gerakan liberal, gerakan sekularisme, gerakan islah ke apa ke, hatta dalam bab tasawuf, tarikat dan sebagainya. Sekiranya para masyayikh ataupun asatiza ataupun syuyukh mereka, masyayikh mereka tidak dapat membezakan di antara dalil yang zani dan dalil yang qat'i, mana adillah yang aqaid ataupun pegangan ataupun hal agama yang dibuktikan dengan akal yang dalil yang qat'i, maka itu benda yang perlu kita sepakati. Manakala barang benda-benda yang zani, mana itu yang perlu kita tasamuh. Jadi sebab itu dalam kita nak membezakan, sebab tu kita tergelak bila orang liberal contohnya, dia nak memperjuangkan benda-benda yang qat'i dalam agama, benda-benda yang pasti, benda yang yakin, yang dalil yang sahih, dalil yang mutawatir. Benda tersebut tidak pula bercanggah dengan akal dan sebagainya. Maka benda tersebut tidak sesuai ataupun tidak boleh untuk nak diliberalkan ataupun dibebaskan ataupun disekularkan benda tersebut. Sebab itu adalah ruang yang seperti solat, menutup aurat, hal-hal yang berkaitan dengan apa orang panggil poligami, pensyariatan poligami. Kita tidak melihat kepada kesan ataupun faktor negatif poligami. Kita cerita tentang pensyariatan. Dari sudut bagaimana poligami itu diperformkan, itu masalah yang berkaitan dengan akhlak, bukan berkaitan dengan pensyariatan. Di sudut pensyariatan dia adalah thubut, bahawa sebenarnya poligami itu adalah sesuatu benda yang diharuskan, disyariatkan, yang ada dalil yang qat'i tentang perkara tersebut. Hatta dalam bab wirasah, dalam bab pewarisan, harta pusaka dan sebagainya, itu benda-benda yang qat'i. Dan kalau siapa yang menyentuh ruang qat'i ini, dia tertolak. Memang kita akan tidak menerima dengan alasan zaman ke, perubahan zaman, dengan zaman zaman Nabi berlainan dengan zaman kita. Tidak, sebab benda-benda qat'iyat ini sama ada dalam akidah ataupun syariah, dia bersifat tidak berubah. Dia tidak berubah berdasarkan kepada zaman, faktor semasa ataupun geografi ataupun individu, dan dia adalah sama saja. Cuma yang berubah itu adalah perkara yang zaniat, yang dibuktikan dengan dalil yang zaniat, yang mana ada penafsiran yang berbagai. Maka di situ ruang untuk kita tasamuh, ruang untuk kita bertoleransi. Okey, jelas tentang hal tersebut. Okey, yang ni kita dah baca begitu. Kemudian kita tengok dari sudut fal jazmu bil umuri thalathati ma'an. Ini okey. Okey, muka surat. Okey, la budda min at-tafriq bainal amrayn. Muka surat 114 di bawah khabar al-mutawatir wal ahad. Kaunu tawatur fi nafsihi yufidul yakin fi subut. Okey, tawatur dari sudut subut, dia memberi faedah yakin. Sebab dia ada tawatur, ada mutawatir. Kemudian wahaza aidan la khilafa alaihi baina mutakallimin. Benda ini tidak ada khilaf di kalangan mutakallimin. Haitsu yuhkamu ma'ahu bi istihalati tawatur ala kizbi wal misdaqihi yakin. Dan dia membawa kepada faedah yakin bi wujudil Makkah, seperti mana kewujudan Makkah dan juga Qahirah, wa ghairu min ghairi ziyaratiha, walaupun kita tidak pernah menziarahi kedua-dua bandar tersebut. Yang kedua, dalil nakli imma balagha nabi tawatur faqad hasala yakin. Dia kata dalil nakli, sekiranya sampai kepada kita ini dengan jalan yang tawatur, maka dia menghasilkan faedah yakin bi annahu sadiru 'anil syari'.
yang itu dari sudut bila sesuatu perkara itu datang daripada syariat. Okey, syariat ini bila kita ala sabilul majaz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah juga disebut sebagai asy-syari'. Tetapi ala sabilul haqiqah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istilah musyarri' dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini syari' makna daripada Allah ataupun Rasul. Ala sabilul haqiqah itu kepada Allah, ala sabilul majaz ataupun kita kata ala sabilul qarib ataupun ba'id. Dia begitu Kalau qarib itu Rasulullah, kalau ba'id itu Allah Subhanahu wa taala. Walakin hadza la yakfi lil yakin. Tetapi ini tidak memadai untuk menghasilkan yakin bima yadullu alaihi, dengan apa yang dia tunjukkan. Fadilatul khabar mutawatir mabhas akhar. Sebab dilalah khabar mutawatir ini adalah perbahasan yang lain. Yang kita sepakat tadi adalah khabar mutawatir dari sudut subut, dari sudut kesahihan perkara tersebut sampai kepada kita, itu adalah subut, diakui. Manakala daripada sudut dilalah, di sini ada pertikaian ataupun ada khilaf. Wa min thamma qala ba'du inna dilalata khabar mutawatir tufidu zan wa laysa yakin. Kata dilalah khabar mutawatir ini memberi faedah zan, bukannya yakin. Ma'a ta'kid maratal ukhra ala hadzal qaul la yatanafi ma'al hujjat at-tawatur. Iaitu dengan ma'at ta'kidil marrah, dengan kita menguatkan perkara ini, bahwasanya qaul ini tidak menafikan bahwasanya penghujahan ataupun kekuatan hujah perkara-perkara yang mutawatir ini, walakin yaqulu inna tawatur yaqa'u fi thubut la fi dalalah. Tapi di sini kita pastikan bahwasanya tawatur itu dia daripada sudut subut ya yakin, tetapi tidak daripada sudut dilalah. Itu yang dimaksudkan oleh yang disebut di situ wa hadza qaulun fi ghayatil wijahah zalika adal ifadat tawatur il yakin mutawaqqifa ala thalathati umur. Sebab apa? Sebab mutawatir ini ataupun tawatur ini dia nak yakin mesti ada tiga perkara. Yang pertama al-jazmu bi anna tilka al-ma'ani hiyal muradah. Mesti kita kena pastikan maksud ataupun makna-makna yang lafaz tadi, yang lafaz dalam hadis ataupun ayat Al-Quran ataupun mana-mana khabar, itu mestilah perkara yang dimaksudkan. Maksud memang Allah maksudkan demikian. Tetapi kalau ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang lafaz yang mustarak, salah satu huruf dan sebagainya, itu yahtamil maknayain ataupun mahtamil akthar minal maknayain, lebih bawa kepada makna yang pelbagai. Okey, kalau sahabat-sahabat boleh faham benda ni, alhamdulillah. Sebab akan nanti kalau buka kitab, masya-Allah akan nampak bagaimana ulama dia tidak bincang hal-hal yang berkaitan dengan qat'i, benda-benda yang tidak khilaf tentang hal-hal yang bawa pada benda yang qat'i dan juga yakin. Mereka hanya khilaf dalam bab yang bila adillah tersebut tidak membawa kepada yufidul yakin, tetapi yufidul zan. Jadi sebab itu kalau kita tengok khilaf di kalangan ulama hari ini ataupun orang agama hari ini dengan orang agama terdahulu memang berbeza. Sebab orang dahulu mereka dapat membezakan di antara adillah itu dengan baik. Tetapi zaman kita ni cacah barbar. Orang pun tak tahu zani itu apa, qat'i itu apa, orang pun tak tahu subut itu apa, dilalah itu apa. Jadi menyebabkan kita ini bergaduh sampai bersiang hari pun tak selesai masalah. Sebab kita tidak tahu taraf dalil-dalil tersebut dan juga kaedah-kaedah ataupun kaedah istinbat adillah yang mana disepakati, apa yang tidak disepakati. Itu menyebabkan berlaku jadal yang tidak ada berkesudahan. Jadi sebab itu saya nampak perbezaan munazarah ataupun perbahasan hari ini dengan perbahasan ulama terdahulu sangat jauh. Macam hari ni kita kata benda ni bercanggah dengan akal, bercanggah dengan qawaid akliyah. Teganglah macam mana pun dia tetap tak terima juga. Sebab bila kita berhujah, kalau ulama terdahulu macam contoh ahli falsafah bila berhadapan dengan ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali dan sebagainya, bila Imam Ghazali ceritakan ini minal qawati' aqliyah, ini adalah perkara yang qat'i akli, mereka terima dan mereka mengubah pandangan mereka dan mereka mencari dalil yang lain.
kan? Kalau mereka nak berpegang kepada benda tersebut. Tetapi hari ini kita tak nampak demikian. Bila bermunazarah atau berhujah, pakat nak cari populariti, pakat nak cari nama, rating dan sebagainya, dan yang apa, pakat bagi hujah, bagi hujah, aku bagi hujah, tetapi langsung tidak ada penilaian terhadap hujah-hujah yang dikemukakan. Macam ni dia kata okey, apa macam contoh isu baru ni kan, isu apa, mujarrabat tu kan, isu capal dan sebagainya. Dan kita tengok hujah-hujah yang digunakan itu tidak layak untuk dimunazarahkan. Dalil-dalil tersebut ada yang guna mujarrabat dalam mujarrabat, dan dalil-dalil yang kata istiqnas yang bukan daripada sudut kekuatan itu dipanggil sebagai dalil ataupun hujah, tetapi hanyalah testimoni, hanya level istiqnas. Dan benda-benda tersebut kalau kita bawa ke dalam perbahasan, dia akan mendatangkan masalah. Jadi kalau orang yang tahu berhujah, bila dia berhujah dengan golongan yang bercanggah dengan dia, kalau dia mengeluarkan hujah-hujah yang tak kuat ini, patutnya dia malu. Patutnya dia rasa macam apa hujah macam ni pun kita boleh guna. Itu yang kita maksudkan. Okey, yang kedua, al-jazmu bi anna tilka ma'ani yang minta maaf. Yang pertama, al-jazmu bil ma'ani al-haqiqiyah allati wudi'a laha al-faz manqulah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang pertama, dia mesti pastikan makna hakikat, makna sebenar yang diletakkan atau wudi'a ni maksudnya apa itu wudi'at? Maksud ahlul lughah letakkan bahasa tersebut dengan maksud tertentu. Itu lafaz-lafaz tersebut memang dimaksudkan dengan makna yang dimaksudkan itu. Mangkulah yang dipindahkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tersebut kita tahu, okey, bila sebut Nabi sebut apa ayat aqimus solah contohnya, ataupun apa lagi di hadis innamal a'malu binniyat, kan, memang kita jelas di situ makna yang jelas bahawasanya setiap amalan itu adalah dengan bermula dengan niat dan sebagainya. Itu adalah perkara yang kita maksudkan. Jadi niat di situ bukan bermaksud maksud yang lain, maksud yang bukan niat yang kita maksudkan i'tiqadul qalbi i'tiranu bil amal tu, maksudnya pengakuan ataupun penyaksian hati terhadap berserta dengan muqarranah bil amal, dengan perbuatan. Bukan dengan maksud yang lain. Okay, yang kedua kita dah jelaskan tadi makna yang dimaksudkan. Yang ketiga, al-jazmu bi'adamil wujudil mu'aridil aqli. Okay, yang ketiga ini sangat penting, yang banyak berlaku permasalahan pada hari ini, iaitu kita mesti pastikan khabar yang mutawatir tadi ataupun mana-mana khabar yang disampaikan kepada kita tidak bercanggah dengan akal, qawaid akliyah yang kita belajar di hadapan tu tentang ada bertanaqud, qanun aliyah, qanun sababiyah, qanun huwiyah, salith marfu' dan sebagainya, itu tidak bercanggah ataupun apa Allah SWT ghairu mutahayyiz bil makan dan zaman dan sebagainya. Itu antara perkara yang mu'aridul akli. Jadi kalau ada hatta ayat Al-Quran sendiri pun sekiranya dibercanggah dengan akal, bercanggah dengan qawaid akliyah asasiyah ini, yang muttafaqah ini, yang daruriyah, yang badihiyah yang saya sebut ni, kalau bercanggah mesti ditakwilkan, mesti ayat Quran tadi bukan bermaksud dengan zahir. Sebab di situ kita tahu bila bercanggah adillah dengan akal, dengan usul akliyah ataupun qawaid akliyah, mesti dalil tersebut sama ada dia dalil mushtarak, lafaz yang mushtarak, ataupun ada majaz di situ, ada apa maani yang pelbagai, ataupun takwilan yang perlu kita selarikan dengan akal, baru dia akan insijam dalil tersebut. Sebab itu bila kita melakukan kaedah tersebut, baru kita akan tengok kekuatan dalil itu dia akan masuk secara baik. Sebab ayat Al-Quran ini banyak. Sebab itu kita tengok kalau orang yang nak berhujah kata Allah Ta'ala dia berada di atas langit ni, baik ayat Quran banyak cerita Allah ni kadang duduk di atas air, duduk di atas arash, kemudian duduk di atas apa lagi, langit, kemudian Allah turun ke langit dunia. Jadi nas tersebut bercanggah, kan? Bercanggah dia akan jadi macam tu, tasyabuh, makna-makna yang
ber, 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 ber apa bercanggah-canggah. Maksudnya. Tapi kalau kita dapat pastikan, okey, ayat ini bercanggah dengan qawaid aqliyah al-asad, qawaid aqliyah al-badihiyah ad-daruriyah, maka kita istinjamkan dalil tersebut supaya dia selari. Bukan bermakna, jadi yang jadi masalah sekarang, orang kita ni ataupun asatizah yang aliran salafi ataupun aliran wahabi ni, dia bila baca ayat Quran, dia terus nak berpegang kepada ayat tersebut. Bila baca hadis, dia terus nak beriman dengan hadis tersebut walaupun dengan makna yang zahir. Dia tidak melihat syariah itu ataupun aqaid itu secara kuliah. Sebab akidah kita ini berdiri di atas qawaid kuliah. Bila ada qawaid kuliah inilah dia tidak akan bercanggah di antara ayat Quran dengan ayat yang lain. Yang mana bercanggah, kita insijamkan. Insijam ni kita selarikan. Yang mana ayat Quran yang bercanggah dengan qawaid badihiyah, badiyatul aqliyah, daruriyatul aqliyah, maka kita akan apa panggil, dia macam wayar kan. Wayar tu bila dia bercanggah tu kan, kita satukan bagi dia rapikan balik. Itu bila orang nampak begitu, orang nampak syariah kita, akidah kita ini bukan akidah yang kucak kacil, akidah yang tidak insijam. Insijam ni keselarian, maksud daripada atas sampai ke bawah, dia mesti selari. Bila ambil ayat, pegang ayat-ayat Quran secara zahir ni, dia akan jadi cabang ke sini, cabang ke sini, sini. Jadi tidak ada insijam. Jadi sebab itu ulama mengatakan benda yang akan memandu akal kita ini berfikir secara kuliah, iaitu berkenaan dengan ilmu akidah, ilmu kalam. Kalau tak belajar ilmu kalam ni, memang otak akan jadi cabang merata. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW ada percanggahan di antara satu sama lain kalau kita faham dengan zahir, minaz zawahir nusus. Jadi sebab itu ulama menyusun kaedah, menyusun ilmu kalam. Jadi kalau kita contoh, saya selalu sebut, kalau nak jadi wahabi ni mudah je. Tak perlu baca kitab, tak perlu belajar mantik, tidak belajar balaghah, tidak perlu belajar ilmu ma'ani, tidak belajar ilmu agama, tidak perlu belajar lughah dan sebagainya, suara apa, tak perlu. Hanya hafal Quran, ambil ayat zahir, baca, faham dan beriman dengan ayat tersebut. Tetapi kalau nak jadi mutakallimin, nak jadi fuqaha, nak jadi usuli, kena belajar ilmu yang pelbagai ini untuk nak memastikan akal kita ini bergerak secara selari. Sebab itu kalau kita tengok dalam syariah, kita ada qawaid maqasid, kita ada maqasid, ataupun kita ada qawaid kulliyah, dipanggil sebagai apa, maqasidus syariah. Nah, di situ dia akan menyusun akal seorang faqih untuk berfikir. Yang paling penting dalam syariah ni, dia mesti maslahah, dia mesti hifzun nafs, mudah hifzuddin. Sehinggalah aturan-aturan tersebut, mesti kawaid-kawaid tersebut pula mesti didasari dengan perkara yang mana yang daruriyat, mana yang hajiat, mana yang tahsiniyat. Sebab itu kalau kita tengok dalam kawaid maqasid syariah ini, dia ada daruriyat. Daruriyat dia itu, kalau kita tengok, dia adalah diambil daripada istilah ilmu kalam. Jadi daruriyat dalam syariah berbeza dengan daruriyat akidah. Jadi istilah itu dipinjamkan, tapi bermaksud daruriyat ni adalah benda yang disepakati oleh semua fuqaha, semua usuli, bahawasanya benda ini yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita utamakan. Sekiranya dalil bercanggah dengan daruriyat dalam maqasid syariah, dalil tersebut mestilah ditolak ataupun dimundikan. Macam contoh ayat faqtulul musyrikin, sedangkan syariah kata suruh hifzun nafs, tapi kenapa Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita membunuh orang musyrikin? Jadi bukan bermaksudnya musyrikin secara keseluruhan. Ayat tersebut adalah ayat ditaksiskan, maksud musyrikin yang menentang Nabi Muhammad SAW ataupun musyrikin yang menyerang umat Islam. Maka di situ tidak merujuk kepada, sebab itu tidak merujuk kepada semua musyrikin, semua orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi bila kita tengok golongan ISIS, golongan teroris ataupun mana-mana pemikiran ekstremis, dia baca ayat Quran juga, ayat yang kita baca seperti mana ayat amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia hukum siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tafsirkan hukum itu dengan hudud.
Bukan nak kata kat siapa-siapa. Tapi itu penafsiran siasi pada waktu tersebut. Maka dia kata siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tafsirkan hukum itu hudud. Sedangkan tidak ada penafsiran pada ulama daripada zaman dahulu sampailah zaman 70-an, tidak ada yang menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah itu adalah hudud. Itu yang faulaika humul kafirun. Jadi dia mengkafirkan mereka yang tidak melaksanakan hudud. Ini adalah tafsiran yang juz'i, tafsiran yang salah, tafsiran yang tidak melihat kepada qawaid apa yang lebih kulli, jadi menyebabkan muncul aliran ekstremis tersebut. Dalil daripada itu yang saya masukkan. Okey. Fal jazmu bil umuri thalathati ma'an imma an yakuna muntafiyan wa hadha madhhab man yara adamul ifadat dalil nakli mutawatir yakin min haitsu dilalah. Okey, yang iaitu bila kita pastikan dalam sesuatu perkara, dia mesti berserta dengan tiga perkara ini. Imma an yakuna muntafiyan, sama ada dia menafikan, wa hadha mazhab, iaitu mazhab yang berpendapat bahawasanya tidak di sana dalil nakli itu tidak memberi faedah yakin. Ini antara mazhab Ar-Razi. Ar-Razi dia bagi 10 dalil, 10 bukti yang mengatakan semua adillah ini, semua khabar ini, nama ada Al-Quran dan juga hadis, itu adalah zon. Saya tak mau sentuh panjang pembahasan ni. Kalau kita sentuh lambat habis. Tapi saya nak jelaskan itu antara mazhab adalah mazhab Ar-Razi. Okey. Yang kedua, ayakuna ala su'abati mungkinan. Dia kata boleh jadi tetapi susah sikit. Benda tu benda yang mungkin. Wa hadza man yara imkan al-ifadat dalil nakli mutawatir yakin in tahaqqaqat syurut. Okey, pendapat yang kedua mengatakan okey, boleh dalil nakli ini jadi ifadatul yakin, beri faedah yakin, tetapi mesti penuhi dengan syarat-syarat tadi. Yang kita maksudkan syarat-syarat yang di atas tadi. Mesti tidak bercanggah dengan akal, mesti benda tersebut tidak membawa kepada makna yang lain, tidak ada lafaz yang mustarak, mutasyabihat dan sebagainya. Okey, wa tahrirul murad min syurut salasah abis yang saya masukkan tu mestilah memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan ketiga tadi. Anda majara ada dilalatan mutawatir zanniyah kama yali al-ilmu bil ma'ani allati wudi'a laha alfaz yataqaffuz ala salasati umur. Okey, dia tu ilmu ma'ani pula mesti sesuatu lafaz tu diletakkan ataupun diletakkan perkara tersebut mestilah perlu kepada tiga perkara tersebut. Yang pertama, naqlul lughah alladhi yu'inu madlul lafaz. Dari sudut lughah tu, bahasa, ketepatan bahasa tersebut menunjukkan ke atas madlul bagi lafaz tersebut. Kedua adalah naqlun nahwi, mesti di sudut nahwu alladhi yu'inu madlul hay'atut tarkibiyah min mabda' min al-mubtada' wal khabar wal fi'l wal fa'il wal maf'ul. Maksudnya mesti kena ikut aturan ilmu nahwu. Yang ketiga, naqlus sarah, mesti ikut aturan ilmu sarah. Sebab benda-benda ni akan menentukan, sebab dalam kaedah bahasa ziyadatul ma'na tadullu ala ziyadatul ma'na, begitulah kaedahnya. Okey, maksudnya bila berlaku perubahan dari sudut mabna, huruf dan sebagainya, pertambahan huruf, maka akan berlaku perubahan makna. Okey, wa hadza ma'lum as-salasah qad nukilat bi tariq al-ahad li'ana fil asl al-manqulati ala ash'ar al-arab wal amsalihim wa aqwalihim allati rawaha anhum ahad. Iaitu ketiga-tiga ilmu ini telah dinakalkan secara jalan ahad. Li'ana fil asli manqulah 'anil asy'ar, sebab benda tersebut diambil daripada syair-syair Arab dan juga perumpamaan mereka, aqwalihim allati rawahu anhum, yang diriwayatkan melalui jalan ahad. Wa ma sabata bi tariq az-zanni fa-zanni, sesuatu yang disabitkan dengan jalan yang zanni maka dia adalah zanni. Wa bitali lan yahsul jazm bil ma'ani al-haqiqah allati wudi'a laha alfaz. Jadi dia secara automatiknya benda tersebut tidak membawa kepada faedah yakin pada adillah al-mutawatirah. Okey, dalil nakli. Okey, sebab benda ini agak sensitif sikit, sebab saya dulu bincang juga benda ini dengan Ustaz Fawad. Saya melihat itu, saya bertekak dengan dia. Saya kata semua dalil nakli ini adalah zanni, berdasarkan kepada pendapat yang kita sebutkan ini, masuk ke tahakkuk syuruk dan sebagainya.
Dan kalau dia tahakkuk syuruk pun, di sana mesti ada aspek-aspek yang lain yang boleh kita pertikaikan dari sudut makna. Jadi sebab itu, bila kita nampak begitu, kita tidak nampak dalil itu ada dua, dalil nakli dan akli. Kita akan nampak dalil itu adalah satu sahaja. Dalil itu adalah satu sahaja. Macam mana nak faham tu? Kita tidak membezakan di antara dua dalil tersebut. Sebab bagi kita, akal dan juga nakal ini dia membawa ataupun dia yadullu ala makna wahid, menunjukkan kepada makna yang satu. Jadi kita tidak perlu tafriqahkan di antara keduanya. Sebab bila ada akliyah yang bercanggah dengan nakal, maka kita akan sembah, betulkah apa yang dibawa oleh akal ni? Sebab dalil akal yang kita maksudkan yang tidak bercanggah itu adalah daruriyat, benda yang badihiyat. Tetapi dalam dalil akal ada juga zoniyat. Seperti qiyas qaim ala syahid. Kalau mereka menggunakan dalil akal yang tidak disepakati tadi, yang tidak bawa pada yakin, maka di situ fungsi nakal itu akan membetulkan akal yang salah tadi. Jadi sebab itu saya kata dia adalah dalil nakal dan juga akal ini, dia membawa kepada makna yang satu. Barulah syariah itu terbentuk dengan dalil dua sumber. Sumber saja berbeza, tapi dilalah itu adalah sama. Okey, faham tak? Macam air air bukit bertemu dengan air sungai, membentuk lautan. Contoh. Jadi contoh kita kata lautan ini adalah ataupun air langit lah. Air hujan itu datang pada langit, itu kita umpamakan sebagai wahyu. Manakala akal ini adalah air bukit yang datang daripada bumi, dan masing-masing akan masuk ke dalam satu sungai yang sama, satu aliran. Jadilah dia tidak bercampur baur dengan baik. Begitu yang saya maksudkan. Boleh faham tak? Okey. Jadi sebab itu, kalau kita teliti betul-betul, kita tidak nampak di sana dalil itu ada dua, masdar itu ada dua, tetapi dilalah itu adalah satu makna wahid. Jadi kalau sampai ke tahap ni, panggil tahap tinggi lah. Okey, tahap yang kata apa, dia melihat syariah itu. Sebab itu kita tengok kalau ulama-ulama yang dah mencapai tahap mujtahid ni, mereka melihat syariah itu adalah satu, dalil itu adalah satu. Dia tidak melihat pencanggahan benda tersebut. Okey, muka surat 116. Okey, ada apa soalan saya kata? Benda ni seronok bincang ni. Saya kita kelazatan tu. Okey, ada soalan daripada Allah SWT Muhammad, Google Meet dan juga yang konspirasi, Ustaz. Okey, konspirasi macam mana? Konspirasi dia fikiran dia tak teratur, Ustaz. Konspirasi dia macam benda yang tak dalam apa waki. Benda yang terjadi dia nafi, dia ada darul mukadimah darurat dalam kita berikan. Okey. So dia teori konspirasi ni dia tidak dibuktikan yang kita maksudkan tadi dengan dalil yang qat'i, dengan dalil yang sama ada subut atau dilalah. Konspirasi ni dia wujud dalam mana-mana agama dan juga hidup dalam mana-mana masyarakat. Sebab dia apa? Sebab dia adalah akal khayalan. Kata apa? Kita kata tanggapan sahaja, dan tidak ada di sana bukti yang kuat. Dan kita tengok kebanyakan teori-teori konspirasi ni, dalil mereka ataupun bukti mereka sama ada dalam bidang sains, sama ada dalam bidang agama dan sebagainya. Semuanya dalil-dalil yang khayalan, dalil-dalil yang kita tidak ada sampai ke bukti yang tidak sampai kepada taraf dalil yang burhan, dalil yang qat'i, dalil yang subut. Dia mesti benda-benda yang dia rasa, dia feeling, zon. Dia bukan takat zon, dia waham, dia syak waham. Dia adalah waham peringkat yang paling bawah sekali, yang tidak memberi apa-apa faedah kepada benda yang dia nak buktikan. Dia create dalil, dia create dalil.
Contoh dia nak kata bumi itu spera, bumi itu flat, mendatar. Maka dia create dalil-dalil yang dia rasa dalil itu menyokong dia punya. Tetapi kalau kita dalil tersebut kalau kita buktikan dengan sains, kita buktikan dengan perkiraan matematik, kita buktikan dengan uji kaji, maka bercanggah 100% apa yang dia dakwakan tersebut. Dia lebih kepada dakwaan. Konspirasi ini dia adalah dakwaan yang tak perlu kita ambil berat ataupun kita rasa terancam dengan konspirasi, sebab dia adalah khayalan, dia adalah apa panggil ghawiyah, dia adalah benda yang apa panggil mengganggu pemikiran. Contoh macam teori, banyaklah kita baca teori-teori. Sebab apa muncul teori konspirasi? Sebab akal manusia itu dia ada aspek mistik dia, aspek yang kita kata sebagai aspek merapu tu ada. Sebab itu dalam mantik kita membezakan di antara pemikiran yang betul dan juga pemikiran yang salah. Ini adalah pemikiran yang salah, itu adalah teori konspirasi. Itulah, tapi diorang Ustaz, mereka ni diorang ambil ayat-ayat Quran jihad. So diorang ambil perkataan jihad zahir nas. Diorang faham zahir. So zahir jihad dengan Palestin, kononnya ada di sebalik musibah tu. Ini perancangan Yahudi dengan musnahkan umat Islam dengan jarum, vaksin. Macam mana tu? Itu saya kata tadi, dia hanyalah dakwaan yang tidak didatangkan dengan bukti, tetapi bukti yang direka-reka cipta, yang tidak ada sandaran, tidak ada kajian sains. Contoh macam mereka anti vaksin, golongan anti vaksin contohnya, mereka buat kajian tak? Tak ada kajian klinikal ke untuk nak membuktikan kepalsuan, kegagalan vaksin tersebut. Yang ada hanyalah dakwaan semata-mata. Dakwaan tersebut. Okay, itu yang saya maksudkan. Ada lagi ke soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti takat tu dulu, sebab malam ni malam permulaan. Kita nak apa lagi? Kita nak berjalan lebih jauh lagi, insya-Allah. Dan insya-Allah esok kita sambung lagi perbahasan kita. Tigalah selesai. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Jazakallah khairan.